Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. InsyaAllah hari ini kita akan belajar tajuk fiqh yang pertama, tingkatan 4. Pelajaran yang ke-13. Tajuk dia haji dan umrah. Mudah-mudahan para pelajar sekalian bersedia. Kita tengok maksud dia. Maksud, hukum dan dalil haji dan umrah yang pertama. Jadi perkara dia, cuba tengok kotak tu ya. Dia ada perkara, ada bahasa, ada istilah. Dia nak cerita haji dengan umrah ni pada bahasa dan istilah. Kita tengok haji dulu. Apa maksud haji pada bahasa? Maksud dia tujuan dan maksud haji. Kemudian umrah pula maksud dia pada bahasa ialah ziarah. Itu dari segi bahasa. Dari segi istilah haji pula ialah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah lah ni. Kemudian maksud umrah pula mengunjungi Baitullah Al-Haram, tempat yang sama pada bila-bila masa. Yang haji tadi kita tengok pada bulan-bulan haji. Kemudian umrah pula pada bila-bila masa. Sambungan umrah untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Ni maksud haji dan umrah, benda yang macam sama tapi berbeza. Yang beza dia kat mana? Kalau kita tengok haji, dia punya perbezaan dia dilakukan pada bulan-bulan haji sahaja. Kemudian ziarah umrah ni pula dilakukan pada bila-bila masa. Tu perbezaan dia. Kita tengok yang kedua tu, spektrum ilmu. Dia kata ibadah haji telah disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah. Pada tahun ke-5 Hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah tu barulah disyariatkan ibadah haji. Jadi sebelum ni macam tak ada lagi lah. Jadi betul-betul disyariatkan pada tahun ke-5 Hijrah. Itu adalah rombongan Nabi sendiri. Kemudian yang kedua, bulan-bulan haji kalau kita tengok sini dia ada 3 bulan. Yang pertama bulan Syawal, yang kedua bulan Zulkaedah, yang ketiga bulan Zulhijjah daripada 1 hingga 13 sahaja. Dia berakhir pada 13 Zulhijjah. Jadi ini adalah bulan-bulan haji. Jadi kalau tengok balik maksud haji tadi, mengunjungi Baitullah pada bulan-bulan haji tu maksudnya pada 3 bulan ni ya. Bulan Syawal, Zulkaedah dan Zulhijjah. Manakala umrah pula bila-bila masa, dia tidak tertakluk kepada bulan-bulan tertentu. Tapi kalau nak buat haji tak boleh suka hati, dia tak ada bila-bila masa, dia ada bulan dia. Baik, seterusnya kita tengok hukum haji dan umrah. Yang pertama, wajib wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Kita tengok dah belajar lama dah kan. Mukallaf, orang yang akil, orang yang balik, orang yang ditaklifkan kepada dia. Dan paling penting dia ni berkemampuan. Wajib juga tapi disertai dengan berkemampuan. Kemudian dalil nakli haji dan umrah, firman Allah daripada surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah. Ini dalil daripada Al-Quran yang menyuruh, memerintahkan kita untuk menunaikan haji dan umrah. Kemudian kita tengok yang kelima pula, syarat wajib haji dan umrah. Dia ada 5 syarat dia. Yang pertama Islam. Syarat wajib yang pertama Islam. Tidak wajib bagi orang kafir. Orang kafir tak payah pergi, tak wajib. Yang kedua, syarat wajib kedua ialah baligh. Apa dia baligh? Cukup umur dan tidak wajib kepada kanak-kanak. Kanak-kanak ni yang belum cukup umur maka dia belum baligh dan dia tak wajib. Yang ketiga, berakal. Apa dia berakal? Waras dan tidak wajib pada orang gila. Orang gila tak payah pergi haji walaupun dia kaya, sebab dia tidak waras, dia tidak berakal. Yang keempat, merdeka. Tidak wajib kepada hamba. Merdeka ni bukan 31 Ogos je.
Merdeka sini adalah golongan dulu lah. Sekarang ni nak cari hamba tak ada lagi dah kot. Okey, golongan yang hamba-hamba ni dia tidak merdeka, maka dia tidak wajib. Kemudian yang kelima, berkemampuan. Kat sini disebut mampu dari segi kesihatan, keuangan dan keselamatan dia. Ni maksud berkemampuan situ. Dari segi sihat boleh buat, keuangan ada duit dan selamat. Selamat nak pergi, selamat nak balik dan sebagainya. Yang keenam, kita tengok ciri-ciri kemampuan. Yang pertama dia kata apa? Cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah. Ni maksud kemampuan yang pertama. Kita nak pergi haji, cukup. Nak pergi untuk tambang pergi, tambang balik. Ada orang tambang pergi, lepas nak balik tak lepas. Tu kira tidak cukup perbelanjaan. Yang kedua pula, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungannya. Maksud dia sini ialah nak pergi haji, dia ada anak ke ada orang-orang yang ditanggung, yang diwajibkan nafkah kepada dia. Maka orang ni kalau dia pergi, duit habis, kemudian tak mampu nak tinggalkan nafkah untuk tanggungannya, maka dia masih lagi tak wajib. Bukan tak wajib, maksud dia bukan lagi orang yang berkemampuan lah maksud dia. Kemudian yang ketiga, ada kenderaan pergi dan balik. Ada kenderaan untuk pergi dan untuk balik. Kemudian aman perjalanan pergi dan balik. Dari sini nak pergi ke Mekah tu selamat perjalanannya. Tak ada kat tengah-tengah tu orang duk tembak dengan roket ke apa ke. Tak ada. Kemudian yang kelima, sihat tubuh badan. Badan yang sihat, ada kesihatan yang mengizinkan dia untuk pergi menunaikan haji ataupun umrah. Kemudian yang terakhir, khusus bagi perempuan je, mendapat izin suami atau walinya. Jadi perempuan ni dia tak boleh pergi main suka hati je, dia kena dapat izin. Kalau dia dah jadi isteri, kena dapat izin daripada suami dia. Kalau dia ni masih lagi di bawah tanggungan, tak kahwin lagi contohnya kan, dia mesti ada izin daripada wali dia. Anak perempuan, wali dia adalah bapa dia ataupun abang dia tu adalah wali dia. Kemudian yang kedua, ditemani oleh suami atau mahram atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Kalau perempuan ni nak pergi sekurang-kurangnya, kalau isteri, suami dia ada yang menemani dia pergi sekali dengan dia. Pergi seorang-seorang tak boleh, ataupun nak pergi seorang boleh dengan syarat ada mahram. Mahram dia sendiri, adik-beradik dia ke, abang dia ke, adik dia ke, bapa saudara dia ke. Itu adalah mahram atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Ataupun dia pergi dengan geng-geng perempuan yang mana semua perempuan yang dia pergi tu diistilahkan sebagai boleh dipercayai. Bukan orang-orang yang boleh menimbulkan fitnah. Kalau pergi jadi macam-macam. Jadi ni untuk kelas kita hari ni. Mudah-mudahan pelajar dapat. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.